Dia dua, kadang-kadang makanan tu contoh halal, contoh air halal, tapi cara dia curi air orang contoh dah tak halal jadi disebab sifat itu pada masa tu nilai dia memang halal air tu, tak ada campur benda-benda terlarang dah, tapi sumber dia macam bulan puasa kita bawa kereta tengah hari, Coming Golap pegawai tinggi PGA, tak ada siapa nampak dah, tapi bukan PGA sini dah, ni cerita ni Afrika ni. Dalam kereta orang tak nampaknya, tergolek-golek air tu saja, bukan golek kat kaki kita, saja je kawasan siang ni kebetulan hawi, boleh tak minum, tak haram air tu, tapi haram sebab dek kita puasa. Nampak tak? Macam tu lah. Jadi kita air tu tak haram, tapi air tu bukan milik kita. Contoh kan, kadang-kadang orang ada juga menghukumkan ke orang lain haram, ke dia tak apa. Yang mungkin jumpa Tok Guru dia cakap dengan Tuan Guru kenapa? Tadi sampai ikan nanyut lagi, kita ambil, boleh tak kita makan ikan? Tak boleh, kau tak tahu daripada mana sumber ikan tu. Ingat tadi nak bagi Tok Guru sikit, nanti dulu aku cek kitab kuning tu. Dia cek kitab kuning, tak apa, aku dah tengok dah. Apa dia Tok Guru? Kalau kau makan seorang haram, bagi dua tak apa. Sudah dah tiba-tiba pula boleh kan. Kan, dia yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang syubhah tu kena elakkan, yang antara-antara ya ke tidak kan. Yalah, macam makanan-makanan ada satu benda nanti saya bisiklah kemudian, saya tak boleh nak cakap dah. Dalam satu program Sejuta Rahsia kat TV Al-Hijrah, yang pengacara dia yang tinggi-tinggi sikit tu kan, kok kenal lah. Tak, saya pun tak sampai tengok cerita tu, rakam tahun lepas. Saya ingat salah satu baru-baru ni ada melentur buluh biarlah dari rebungnya, ada budak yang tahfiz tu, budak-budak tu menghafaz Al-Quran sampai juzuk 24. Saya tanya mak dia, sebab mak dia memang anak-anak dia dua orang ni dia letakkan sekolah ke rumah ni. Apa panih bona kipeh basah dah. Oh, kipehnya arah ke tempat lain. Iyalah, tak apalah, saya faham tu, tak apa kan. Jadi saya tanya mak dia ni, macam mana biasanya, apa yang menyebabkan dia payah nak hafal? Dia kata dua yang dia kata. Pertama maksiat, dia kata maksiat. Tapi dia kata budak-budak ni kalau sebut maksiat dia tak faham. Nampak dah sampai dah, nampak. Tu rezeki tu, rezeki. Dia jangan minta tu orang, sikit je, cakap sikit. Mak lama lah ceramah ni, sajuk lah pula kan. Okey. Jadi dia cakap pertama maksiat, tapi kalau cakap dengan budak ni mungkin dia tak faham pasal maksiat. Tapi yang kedua makanan. Paling mustahak. Anak-anak kita dia jadi payah belajar tu sumber makanan tu kena tengok. Sumber duit satu. Kemudian makanan yang dia makan tu sendiri daripada mana bahan-bahan dia tu. Semak betul-betul. Anak-anak kita kadang gomar tau beli makanan kat luar. Yang paling antara benda-benda yang kena hati-hati, marshmallow. Hati-hati. Mak ini nyindir besar lagi peh. Yang pertama marshmallow jaga-jaga. Memang betul marshmallow tu ada yang dulu memang confirm bab satu. Kan? Tapi hari ni dah ada ekstrak babi lah, payah warna faham lah, ilah korut bab satu apa. Yang kedua dia ada juga ekstrak daripada binatang-binatang lain, tetapi kita tak tahu. Jadi benda yang syubhat jangan makan. Satu. Yang kedua ada satu jenis coklat. Anak-anak kita gemar makan. Anak saya dengan bapa pun makan dulu. Lepas tu baru tahu rupanya coklat tu bila anak dia cerita anak dia bila makan coklat tu memang tak boleh hafal. Coklat tu nama dia itulah dia. Saya tak boleh nak sebut dah. Nanti saya sebut lah dengan pegawai kan waktu minum kan. Saya sebut lah. Ingatkan saya. Begitu juga ada satu biskut tu. Orang kita gemar beli. Dekat pasar-pasar besar biasanya dia beli biskutnya. Sambil berjalan makan kan. Jaga-jaga. Biskut tu diperbuat daripada lat bab satu. Saya tak sebut lah saya tak sebut, nanti cari sendiri. Sebab ni live ni.
Cuma tu hati-hati. Maksudnya nak beritahu hati-hati. Itu sebabnya wajib pada kita bertebaran di muka bumi Allah kan. Wahai orang-orang beriman, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah ini dan carilah rezeki yang halal. Wajib. Tak boleh nak kama, tak tahu, tak apa. Aduh pula. Kau nak ambil tahu. Hari ni masyarakat kita kan kama pergi makan restoran Chinese Muslim. Boleh, tak ada masalah makan kat sana. Tapi confirm kan. Tu sebab saya kalau pergi saya tanya, mana kodai-kodai tu saya tunggu dia akan keluarkan sijil halal dia, senarai tukang masak kan. Penting tu. Kadang cakap, kau tahu tak? Kodainya kan tom yum sedap sebab dia campur soda dalam. Ada yang cakap kan? Orang kita lah soda dalam lah, sedap tak kan? Tapi kadang-kadang cerita-cerita macam tu kadang nak melampau-lampau kadang-kadang. Yang itu dah apa kan, tapi tengoklah kita kena ambil tahu. Macam kita beli ikan kat pasar tani, tu hak kita tanya orang yang jual tu, ni ikan semilangnya, oh ni sembilan, kalau ikan keli pun ikan sembilan panggil. Ni ikan semilangnya siapa bolo? Orang Islam bolo ko atau bukan Islam bolo? Tanya. Nah, tu hak kita nak tanya. Takut kan tak apa benda dia bagi makan ikan tu. Nah, ingat tu. Ya. Kemudian elakkan riba. Dalam surah Al-Baqarah ya, ada beritahu, maka jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Surah Al-Baqarah ayat 279. Riba. Nabi dah sebut dalam khutbah takhir Nabi. Ingat tak? Nabi sebut dalam khutbah wida. Cuba baca. Kan Nabi sebut, dan riba, segala urusan yang berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Nabi sebut masa tu. Interest tak ada. Tetapi hari ini dah ada masyarakat kita yang bercakap sedap. Kena hati-hati, dia bercakap sedap. Dia kata memang betul lah bank Islam, dia sebut lah. Bank tu dengan sistem Islam contohnya. Tak semestinya bank Islam. Kan ada bank-bank itu tentu pakai sistem Islam, perbankan Islam. Memanglah betul dia pakai sistem Islam, tapi lagi mahal daripada sistem biasa. Lagi baik kau pakai sistem biasa. Suruh dia ucap balik semula. Bila kau sebut macam tu, seolah-olah kau nak melabelkan bahawa riba itu lagi baik daripada sistem Islam. Kadang bercakap sedap. Memang betul kadang-kadang sistem biasa tu dia nampak rate dia macam 2%, 3%, tapi tak tentu arah. Jap naik, jap turun, jap naik, jap turun. Dia tinggi tapi flat rate sampai ujung. Akhirnya bila dia campur-campurkan, lagi untung yang flat rate yang tinggi tadi. Kena ingat. Dia tentu clear. Tu cakap tadi tu, yang haram itu jelas, yang halal itu pun jelas. Judi pun haram juga. Janganlah kita besok kan makan, bagi anak isteri kita makan pada sumber judi. Jangan. Main nombor. Dia masalah main nombor. Apa pula? Kita cuba nasib. Bukan kono pun. Kalau kono, rezeki dia dah. Jangan potik ni ya. Kadang-kadang dipotong lah saya cakap tu. Jahat betul orang sekarang ni. Kalau kono, rezeki dia pegang. Samsul Debat menggalakkan judi. Nampak tu? Kan? Orang sekarang tahu betul dekat-dekat ucapan kita. Saya dah sebut, saya tak ada apa-apa kaitan dengan Aida Jebat. Dipotong nanti ada kaitan tu. Saya ada kaitan dengan Aida Jebat. Kan lain bunyi tu. Kan? Jadi makna kata judi, main nombor, tikam-tikam macam-macam lah kan. Lagu ayam. Ada. Dia masalah bila kono penyakit. Takut nanti dibimbangi. Perasan lah itu kadang-kadang orang tu senang batu kono nombor, dia pusing-pusing kono, senang batu kan. Kita sajalah tilik-tilik kita sebut, kita tengok besok keluar tak nombor ni 5436 5436 pagi tu dia buka surat khabar 5437 sikit lagi weh. Dia tak payah balik dah, dia main agak-agak kek surat khabar tu. Lepas dah 3-4 minggu kono pula, sama lah kono main ni dia kata 50,000 dah. Dia kalau kono penyakit. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala sahaja berikan dia biar kono, itulah yang disebut sebagai istidraj.
supaya dia tarik jauh daripada Allah. Dia tak semayang, dia tak apa, tapi joki murah. Duit dia tu, ya duit masuk. Donald Trump tiba-tiba mati. Mati Donald Trump. Dia ada saudara kat Michigan. Michigan tu pun dah mati. Michigan tu kahwin dengan orang Sri Lanka. Yang Sri Lanka tu pun dah mati. Yang Sri Lanka tu kahwin dengannya, dah mati juga. Saudara pula adalah anak buah dekat Terengganu. Terengganu tu pula pun dah mati. Kono-mono dengan kita. Sudah kita yang tinggal waris saya. Kita dapat harta Donald Trump. Main-main kau. Memang takkan berlaku lah cerita tu kan. Tapi contoh. Senang betul hidup kan. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi